Murid yang menuntut kepada Syekh Tahkim ini harus menganggap dirinya sebagai mayat. Ingat tak dalam KP 10? Nampak? Itu sebabnya saya kata kita ni kena baca. Sebab kalau tidak tuan-tuan memang tak tahu. Menganggap dirinya sebagai mayat yang sedang dibersihkan oleh tangan-tangan yang memandikannya, ataupun sebagai seorang bayi yang berada di dalam pemeliharaan ibunya. Sebab kita pun tak tahu, kita mayat, kita memang tak boleh bersihkan diri kita sendiri. Kalau bagi murid, dia tak dapat bersihkan diri dia sendiri sebab dia tak tahu mana yang baik, mana yang tak apa, mana yang tak baik. Jadi yang guru tu yang nampak, dia yang akan bersihkan. Macam tu. Sebab murid-murid ni kadang-kadang sebabkan nak tasawuf sangat, guru tak ada, semua sangka baik. Baik, dia kata sangka baik, kita dalam agama kena sangka baik. Sangka baik, orang buat sesat pun sangka baik. Sedangkan sangka baik tu ada syarat dia. Apa syarat dia? Semua cakap ada syarat. Murid tu kadang-kadang dia kalau dia nak jadi tasawuf, dia sangka baik semua. Jadi kalau sangka baik ni perlu diluruskan oleh seorang syekh yang tahkim ni tadi, supaya nampak mana nak sangka baik, mana tak sangka baik, mana nak kena marah, mana tak kena marah, mana nak kena sombong, mana tak boleh sombong. Jadi benda tu perlu kepada pimpinan seorang syekh tadi. Ataupun sebagai seorang bayi yang berada di dalam pemeliharaan ibunya. Syarat-syarat serupa ini tidak berlaku kepada Syekh Tabarruk. Syekh Tabarruk ialah syekh yang biasanya dipohon berkat daripadanya. Contohnya, tuan-tuan berguru dengan saya, kemudian tuan-tuan ambil barakah daripada guru yang lain. Jadi guru yang lain tu tak perlu syarat ni. Pergi kepada dia, ambil barakah pada dia. Daripada makanan dia ke, daripada minuman dia ke, ataupun daripada ridak dia ke, daripada doa dia ke, daripada ijazah dia ke, boleh-boleh saja. Jadi tak perlu kepada syarat seperti ini. Apabila seorang murid bermaksud untuk mendapatkan keberkatan seorang syekh, bukan tahkimnya, maksudnya bukan mursyid dia, maka seberapa banyak ia dapat menemui berbagai-bagai syekh dan menziarahi mereka adalah lebih baik dan utama untuk memperolehi keberkatan. Bariskan untuk memperolehi keberkatan. Untuk memperolehi keberkatan. Jadi pada bab memperolehi keberkatan, memang banyak syekh barakat bagus. Tapi ingat yang semalam tempoh hari, apabila kita nak menziarahi mana-mana, minta izin guru dulu. Sebab apa nak minta izin guru? Sebab takut dia kecil hati. Kalau dia kecil hati, memang habis dah. Itu sebabnya minta izin tu perlu. Apabila seorang murid tidak mendapat seorang syekh, maka hendaklah ia meneruskan usahanya mencari syekh itu. Maksudnya kalau dia tak ada syekh, dia perlu cari syekh. Sebab dia tak akan dapat terpimpin. Saya suka nak sebut, tuan-tuan tengok dalam hadis dan dalam ayat Quran. Cuba tuan-tuan fikir. Allah turunkan kitab, Allah bagi kita firman dia, betul tak? Bila Allah turunkan kitab, Allah hantar tak seorang syekh? Syekh untuk kitab-kitab tu nama dia Ar-Rasul. Guru yang mengajar kitab-kitab tu, Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, nama dia Ar-Rasul. Gelaran mereka tu Ar-Rasul. Rasul tu ialah utusan. Jadi untuk menerangkan kitab Allah, dia ada utusan dia. Dia mesti ada syekh dia. Kemudian Rasul ada tempoh-tempoh dia tak boleh ada sampai akhir zaman. Dia mesti wafat. Bila wafat, siapa yang nak meneruskan pengajaran dia? Mestilah pewaris dia. Jadi pewaris dia tu ialah ulama. Jadi kitab dia, jadi hadis dia, perkataan dia. Allah tadi, perkataan Allah, Nabi yang uruskan. Perkataan Nabi, ulama yang uruskan. Jadi sebab itulah syekh sangat perlu. Sebab tak ada orang boleh pergi dengan sendirinya, tak ada. Sebab tu dalam kitab ni tadi, dalam kitab Al-Khazinah, dia sebut law anna rajulan, kan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq tu saya dah baca kan, law anna rajulan yuha ilaih wa lam yakul lahu syai' ma yaji minhu syai'un min al-asrar. Jikalau ada seseorang itu, seorang lelaki diwahyukan kepadanya. Wahyu dekat sini orang tu nabi ke apa? Sekarang kenapa tuan-tuan kata dia tu nabi? Perkataan wahyu dekat situ ialah ilham. Maksud wahyu tu ilham. Saya Azizul Wahyu, wahyu tu ilham lah tu. Saya tempoh hari pergi jumpa rumah Habib Ali Arwah, Habib Ali Al-Aidarus. Bila dia tanya, Ismuk dia kata, dia tanya, apa nama kau? Jadi saya pun cakap lah, Aziz Al-Wahyu. Lepas tu dia diam lama. Al-Wahyu intahat. Dia kata, wahyu dah habis lah, dia kata. Dia kata, wahyu dah habis lah, dia kata. Dia nak buat kelakar lah tu. Tak apalah, saya pun ketawa je lah. Jadi nak sebut jadi, kuatnya silap pula turn ni. Jadi nak sebut maksud wahyu dekat situ ilham. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, lebah pun Allah bagi
Wahyu takkan lebah tu jadi Nabi pula. Nabi lebah. Mana gitu pula. Nabi mesti orang. Jadi Sayyidatuna Maryam, Allah bagi wahyu. Takkan Sayyidatuna Maryam Nabi pula. Jadi kalaulah satu orang tu diberikan pada dia ilham, walam yakun lahu syekh, tapi dia sebenarnya tak ada guru, lam yajid minhum syai'un minal asrar. Takkan datang apa-apa rahsia datang daripada hati dia, takkan. Jadi memang seseorang tu perlu ada syekh. Sebab macam mana dia nak dapat rahsia sedangkan rahsia tu tidak diberikan. Rahsia tu datang daripada Allah, Tuhan kita. Allah bagi kepada kekasih dia seorang je, Nabi Muhammad. Daripada Nabi Muhammad turunlah kepada para ulama. Jadi ulama yang bagi kepada kita. Boleh nampak? Jadi ulama yang dikendaki daripada masalah rahsia ini adalah masyayikh tasalsuli. Masyayikh yang bersisilah masyayikh yang bersisilah kerohanian dia kepada Rasulullah. Jadi kita mesti mengambil benda tu daripada tali. Mana boleh kita duduk dekat zaman, lepas tu kita main ambil terus daripada atas. Mana orang atas kita tak jumpa. Yang kita jumpa orang yang mengambil cahaya tu yang ada pada zaman kita. Jadi sebab itulah syekh tu sangat perlu. Cuma maksud syekh yang diperlukan kat sini ialah syekh yang cukup syarat, seperti mana yang kita dah baca atas tadi. Syekh yang cukup syarat. Jadi maka hendaklah ia meneruskan usahanya mencari syekh itu dengan tekun dan rajin, menunjukkan harapan dan keperluan kepada Allah, menunjukkan harapan dan keperluan kepada Allah, keperluannya kepada Allah. Maksudnya dia kena doa kepada Allah bahawa dia kata aku perlukan seorang syekh dengan kebenaran yang sempurna, agar dia menunjukkan kepada seorang mursyid atau pemimpin yang boleh memimpinnya ke jalan Allah. Jika ia benar di dalam cita-citanya, pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Ni saya boleh cerita sikit macam mana saya dulu dengan Ayah Wahab mula-mula. Saya dulu tuan-tuan waktu ngaji pondok ni mula-mula dulu. Mengaji kitab Ta'lim Ulumul Ta'lim ni. Mengaji kitab Ta'lim Ulumul Ta'lim sampai kepada 6 syarat, 6 niat menuntut ilmu. 6 niat menuntut ilmu tu salah satu daripadanya keluar daripada kejahilan. Keluar daripada kejahilan, keluar daripada kegelapan, masuk dalam cahaya dan menyebarkan ilmu. Tu salah satu daripadanya lah. Dan membetulkan amal ibadat, tu salah satu daripadanya. Tapi niat yang pertama daripada 6 syarat, 6 niat tadi tu, niat yang pertama ialah menuntut keridaan Allah. Jadi saya dalam hati saya macam mana nak menuntut keridaan Allah, sebab hati saya ni bersarang dunia. Saya menuntut ilmu, saya nak bangga. Saya menuntut ilmu sebab saya nak jadi ulama. Saya menuntut ilmu untuk ke depan. Niat saya tu kotor. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, nasib baik Allah bagi saya sedar. Kalau saya tak sedar niat saya kotor, memang habislah. Jadi saya berfikir macam mana aku nak redha, macam mana aku nak ikhlas, tak dapat. Jadi pendek ceritanya, saya pun jumpa ayah saya lah. Ayah saya tengah gali kolam itik waktu tu. Malam saya pergi dekat kolam tu. Saya cakap ayah saya kata hati saya kotor. Saya niat saya tak ada pun kerana Allah. Saya buat benda semuanya kerana dunia, saya kata macam tu. Ayah saya berhenti cangkul tu, terus dia ketawa. Dia kata. Lepas tu dia kata, kenapa kamu ni, dia kata kan. Lepas tu saya cakap lagi lah, hati saya kotor begini kan. Lepas tu ayah saya duduk. Lama duduk. Nantilah dia kata, besok ayah tunjukkan kamu seorang guru. Besok ayah saya bawa pergi jumpa Ayah Wahab. Pergi jumpa dengan Ayah Wahab. Ayah saya cakap, Pak, ni anak Den seorang ke apa? Kalau perlu disepak-sepakan, kalau perlu ditampar-tampar. Dia kata macam tu. Saya pun duduk dengan Ayah Wahab. Ini pendek ceritanya lah. Tapi banyaklah berlaku yang kat situ lama. Sampai barulah Ayah Wahab tu bai'ah saya. Ayah Wahab tak terus bai'ah. Saya duduk dengan Ayah Wahab lebih kurang seminggu. Lepas tu baru Ayah Wahab bai'ah saya. Jadi nak sebutnya, kalau dia tak jumpa guru, macam saya kebetulan, saya sebenarnya, saya tak tahu yang saya dapat tarekat Naqsyabandi ni daripada ayah saya pada tahun 89, saya tak tahu. Saya tahu benda tu ketika saya dapat khalifah dengan Syekh Umar, ayah saya datang. Ayah saya datang waktu ijazah khalifah tu, kami ada macam haflah lah, macam hari penyampaian hadiah macam tu. Sebab siapa yang jadi khalifah, Syekh Umar akan bagi satu buku khas. Bagilah semua orang tahulah. Jadi ayah saya datang waktu tu. Jadi ayah saya sembang dengan Syekh Umar. Syekh Umar waktu makan, Syekh Umar tanya saya, asal tak suluk dengan ayah je? Dia cakap, saya pun baru tahu punya. Ayah saya pun tak pernah cakap. Tapi memanglah ayah mengajar kami semua. Kami Naqsyabandi ni daripada kecil. Daripada 7 tahun dulu. Jadi lepas ayah saya barulah Ayah Wahab. Lepas tu barulah Syekh Umar. Jadi mana tadi? Yang saya nak sebut tadi tu ialah dia mesti benar-benar, dia mesti mencarilah
minta kepada Allah supaya dia tu berjumpa dengan guru yang boleh jadi mursyid dia. Jika ia benar di dalam cita-citanya, pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Jadi kalau betul-betul dia nak, dia mesti akan dapat guru. Lepas tu, mana tadi? Allah akan mengabulkan permohonan orang yang terdesak, yang dipaksa oleh keadaan. Maksudnya, dia dipaksa oleh keadaan. Keadaan yang dia tahu agama nak dia jadi baik. Tapi dalam masa yang sama, dia ada satu keadaan yang nafsu dia kuat untuk maksiat. Dia nak jadi baik, dia nak jadi maksiat. Dia nak jadi baik, dia nak jadi maksiat. Jadi dia terdesak. Bila terdesak, angkat tangan tinggi-tinggi, doa pada Allah. Allah akan bagi jalan. Jadi orang tu akan dapat guru. Dia akan dapat mursyid dia. Memimpinnya dan mendorongnya kepada salah seorang antara hamba-hambanya. Jadi Allah akan hantar orang tu kepada hamba-hambanya, maksudnya wali-wali Allah ni yang ada dekat bertebaran kat muka bumi ni. Jadi Allah akan hantar. Dia akan jumpa dan dia akan dapatlah pimpinan daripada orang tersebut.